Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Panjang no? Kita dah banyak bulan lah kisah Nabi Allah Ibrahim. Saya ingat malam ni saya cuba nak pi beberapa bab untuk kita habiskan terus. Lepas tu bulan depan kita boleh masuk terus kisah Nabi Allah Lut AS. Ya, jadi saya takkan pi ke satu-satu bab tu lama lah, ada 3-4 bab ni saya cuba cepat-cepatkan. Ya, baik. Jadi kita berhenti bulan lepas yang kisah Nabi Allah Ibrahim dapat Hajar tu kan, yang Siti Sarah ke Mesir tu. Kemudian kita nak masuk kali ini Nabi Ibrahim berhijrah ke Mekah bersama Ismail dan Hajar serta pembinaan Baitullah. Al-Imam Ibn Katsir memulakan bab ini dengan menceritakan bagaimana Nabi Allah Ibrahim dapat perintah untuk tinggalkan Siti Hajar dan juga Ismail di satu lembah. Ini semua orang tahu, no? Di satu lembah yang tak ada siapa, Mekah lah sekarang tu, no? Dan tuan-tuan, dimulakan itu, no? Baik. Saya nak ambil pada bab perenggan seterusnya ni. Setelah meninggalkan itu, kemudian Ibrahim berangkat hendak pergi. Melihat suaminya hendak pergi, Hajar terus bangun mengikutnya seraya berkata, ni daripada yang itulah, daripada Nabi Ibrahim bawa pergi ke lembah Mekah, masa tu tak ada siapa langsung ni. Ya, dalam ni sebut cuma bawa bekal dengan ayak sikit ni. Sampai di tempat yang diperintahkan, maka ditinggalkanlah Hajar dan juga Nabi Ismail yang masih bayi masa tu, masih menyusu di situ. Kemudian Nabi Ibrahim nak beransur pilah. Ya, bila ketika mana Ibrahim hendak beransur, hendak pergi, melihat suaminya hendak pergi, Hajar terus bangun mengikutnya seraya berkata, "Wahai Ibrahim, ke mana engkau hendak pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami sementara di lembah ini tidak terdapat seorang manusia pun dan tidak pula ada makanan apapun?" Perkataan yang demikian itu diucapkan oleh Hajar berkali-kali, macam mendesak, tanya, "Ibrahim nak pergi mana ni? Abang nak pergi mana ni? Tak ada siapa. Takkan nak tinggal kami kat sini?" Rupanya Nabi Ibrahim tak beritahu. Ya, kenapa tak beritahu? Tak gamak lah, no? Baik. Tetapi kerana kecintaan dia kepada Allah lebih besar, maka dia turutkan. Dia risau takut Hajar tak boleh faham, kan? Maka dia tak habaq. Kemudian berkali-kali Siti Hajar bertanya, dia tak mampu jawab. Akhirnya Hajar mengatakan, "Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini?" "Allah amaraka hadha." Allah ke yang menyuruh kamu melakukan ini? Barulah Ibrahim menjawab, itu pun pendek ya. Ya, habis, tak kata apa dah. Setelah mendapat jawapan dari suaminya itu, hati Hajar terasa lega seraya berkata, "Kalau begitu, kami tidak akan disia-siakan." Kata Hajar, "Pilah." Hanya 2 huruf. Bahasa Arab kata 3 huruf. Naam, habis. Setengah tafsir kata Ibrahim angguk syarat ya. Hajar tak memerlukan explanation yang panjang oleh Ibrahim untuk meyakinkan dia bahawa itu perintah daripada Allah. Hajar tak perlukan apa-apa janji daripada Ibrahim, bulan dan bintang, ataupun gadaian ataupun pajakan tertentu untuk dia mengikuti arahan Allah dan Rasulnya dan juga suaminya. Hanya dengan mengaku Allah suruh, maka sami'na wa ata'na. Pilah suamiku, walaupun sini tak ada siapa, walaupun kelihatan tak logik dan tak relevan, pilah. Nescaya kami tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ialah satu peringkat tawakal yang cukup tinggi yang ditonjolkan oleh ibunda kita Hajar, no? Yang saya kira kita mungkin tak sampai ke tahap itu. Tawakal yang terlalu hebat lah, ya? Dulu ada kisah direkodkan dalam Sahih Bukhari. Nabi menceritakan kepada para sahabat berkenaan dengan 2 orang lelaki dalam zaman Bani Israel yang dipinjam duit daripada kawan dia tu terkenal cerita ni. Dia pinjam duit daripada kawan dia, kemudian katalah dia sebut dalam tu berapa ringgit tau, berapa dinar, tapi saya tak ingat lah, ya.
dia pinjam duit, katalah 2,000, katalah 2 dinar. 2 dinar katalah 1,400 lah. Katalah 2 dinar. Lepas tu dia pinjam tu pasal urgent lah. Dia janji dia akan bayar balik 1 hari bulan kata. Tapi dia ni duduk seberang laut ni. Maka bila mai 1 hari bulan tu, duit dia dah ada dah. Dia tunggu dekat jeti nak lintas pergi kat belah sana ni, nak pergi kat kawan dia, kapal tak mai, sampan tak mai. Tunggu sampai ke petang tak mai. Tapi dia dah janji dah 1 hari bulan. Dan masa dia janji tu, dia meletakkan Allah sebagai penjamin dia. Dhamin, penjamin dia, guarantor. Law tak boleh kan? Bukan law tak boleh, law boleh. Bila pun kena Allah jaminan kita, tetapi tak boleh gunakan benda tu untuk kita buat urusan. Kita kata apa nama ni, nak beli kereta bang, gaji tak lepas, siapa jamin? Allah. Tak boleh kan? Sebab benda tu dia memerlukan dawabit tertentu, disiplin tertentu. Kalau tidak, semua orang akan jual nama Allah. Kalau nak ikut dia macam ni tuan-tuan. Kalau semua orang zaman tu semua berakhlak, bertakwa, beriman kepada Allah, maka selayaknya yang paling utama jadi guarantor Allah. Tetapi dalam suasana fitnah seperti dunia hari ini, orang menipu, orang tak jujur, orang ambil kesempatan, tak boleh Dia kena ada disiplin tertentu yang kita kena ikut. Yang itu yang dia main siasah syariah tu. Maknanya syariah itu kena disiasahkan. Itu yang orang bentuk ada disiplin tertentu yang kena buat. Tetapi lelaki ni zaman Bani Israel lah, dia kata Allah jamin, penjamin aku. Maka bila dia tak boleh pergi 1 hari bulan tu, maka dia pergi cari batang-batang kayu hanyut ni. Dia masukkan duit dalam batang kayu tu dan dia hanyutkan. Dia kata Allah, aku dah usaha dah nak bayar kat dia, aku dah cukup duit dan tepati hari-hari yang betul hari ni, dan aku nak pergi ke tempat tu hari ni. Tapi tak daya aku, tak ada daya upaya. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya upaya aku ya Allah. Dan aku telah memberi kesaksian dan penjamin hutangku ini adalah-Mu ya Allah. Maka bantulah dia. Maka dia pun masukkan duit dalam kayu tu, dia hanyutkan. Kemudian dia pun balik rumah dia dengan harapan agar dia dah tunaikanlah di peringkat dia. Selebihnya dia serah kepada Allah. Dia serahkan urusan itu kepada Allah. Maka tuan-tuan di sebelah sana kawan dia tu pun nak jadi cerita, masa tu lah dia tak ada duit. Ni pun kena dengar juga kadang kita berhutang orang yang bagi hutang tu ada masa dia susah. Jadi dia tak ada duit. Dia pun keluar kelitin kat tepi-tepi pantai cari kayu-kayu api. Kok boleh jual, kok boleh buat apa. Masa dia jumpa kayu tersebut, dan dia belah nak susun, ada duit. Saya tak ingat duit tersebut ada nota tapi ada duit tu. Dan the following month, bila kapal mai pula, kawan ni pun duit cukup sekali lagi 2 dinar, dia pergi pula. Maknanya kawan ni dia tak serah-serah kemudian dia tinggal, tidak. Maknanya itu beda aku dengan Allah. Kalau dia jumpalah, kalau dia tak jumpa, aku kena sediakan juga backup plan. So bulan depan dia pergi pula bawa 2 dinar, nak pergi bayar kat kawan dia tu. Kawan dia kata, aku dah terima dah duit Terkejut kawan ni. Terima macam mana? Tu yang buah dalam kayu api, yang buah dalam batang kayu tu. Maknanya tuan-tuan nak abang bahawa zaman ini, satu, tawakal tinggi. Yang kedua, kedua-dua pihak jujur dan ikhlas. Kawan ni boleh je abang, mai tapi tak, dia kata aku dah terima dah. Yang hanyutkan dekat kayu tu aku terima. Allah takdirkan sampai ke tangan kawan dia. Meskipun di seberang pulau sana ada berapa banyak tangan lagi yang boleh ambil kayu tersebut, tapi Allah takdirkan agar kayu tu sampai ke tangan dia. Rezeki itu sampai kembali kepada dia. Bila mana kita meletakkan urusan kita itu kepada Allah, Allah tidak akan mensia-siakan kehidupan kita. Tuan-tuan, Sayyidina Ali pada era fitnah, dia pernah mengatakan, ya Allah, aku serahkan diri ini kepadamu ya Allah, dan aku serahkan urusanku ini padamu ya Allah. Janganlah engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri, aku tak mampu menguruskannya ya Allah. Dan janganlah engkau menyerahkan diriku ini kepada orang lain, nescaya mereka akan menghilangkan aku ya Allah. Manusia, dia sering kecewa dalam kehidupan dia kerana bila mana dia merasakan dunia ni dia punya, urusan dunia ini urusan dia, urusan dia ialah hak dia sendiri. Selagi mana manusia merasakan urusan dia itu ialah urusan dia, selagi itu dia akan terus kecewa bila mana dia akan dikecewakan. Selagi itu dia akan terus bersedih bila mana ada orang buat dia bersedih. Selagi itu dia akan rasa dia khianati bila ada orang mengkhianati dia. Selagi itu dia akan sakit, dia akan pedih, dia akan tertekan bila mana sekali-sekala dia diuji. Kerana dia sangka dia ada total control. Dia sangka dia ada kawalan penuh kepada urusan dia.
Tetapi bila mana sekali-sekali dia diuji, dia rasa dia tak mampu keluar daripadanya, kerana dia rasa urusan itu milik dia, maka dia akan kecewa dan dia akan menangis, dan ketika itu dia akan terkapai-kapai, tenggelam punca. Tetapi manusia bila mana dia telah membuat yang terbaik ikhtiar dan meletakkan urusan itu kepada Allah, Allah tidak akan mensia-siakan dia. Baik pun kesudahannya, pasti baik untuk dia. Buruk pun apa yang dia dapat, pasti baik kesudahannya itu. Keyakinan itu yang perlu kita ada. Tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana ditanya oleh Aisyah, hadis ini dalam hadis Bukhari, Imam Nawawi nukil semula di dalam Riyadhus Shalihin. Ketika mana Aisyah tanya Nabi, malah ni elan sikit tuan-tuan, dia aktif sikit. Ketika mana Aisyah tanya Nabi, dalam perjalanan dakwah Rasulullah ni, yang mana yang paling Rasulullah rasa tak boleh lupa, yang ujian dia terlalu berat? Maka kata Nabi, peristiwa lepas balik Taif tu. Ya? Bukan kerana Nabi kecewa hampa, tidak, tetapi sifat seseorang penyampai itu, bila mana dia merasakan tak nampak jalan Nabi ke depan ni, maka masa tu dia akan terduduk dan dia akan sedih. Ya? Masa tu tuan-tuan, Nabi terduduk seorang-seorang dalam keadaan berdarah. Dalam riwayat yang lain menyebutkan Nabi dengan anak angkat. Nabi kata apa? Rabbi Rabbul mustad'afin wa anta Rabbi ila man takiluni. Kepada siapakah hendak engkau campakkan diriku ya Allah? Ila aduwin ba'id yatajahamuni. Adakah dia kepada musuh yang jauh yang memburuku? Au qaribin allati malaktahu amri, ataupun yang dekat, ataupun musuh yang dekat yang engkau jadikan mereka menguasai urusanku ya Allah. Tuan-tuan, dan Nabi kata, aku tak peduli lagi, ya, asalkan aku mendapat keredaanmu ya Allah dan terlindung dari murkamu ya Allah, aku akan terus berjalan buat kerja ni. Dan Nabi meletakkan urusan itu kepada Allah, dan saksikanlah bagaimana Allah melorongkan jalan dan kemudahan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hari ini Islam diterima di seluruh dunia. Islam diwakili oleh setiap bahasa yang ada atas dunia ini. Islam diwakili oleh setiap warna kulit yang ada atas dunia ini. Tidak ada satu pun bangsa yang tidak ada wakil Islam di dalam dia. Hatta Korea, Jepun dan sebagainya ada wakil Islam di dalam. Hatta Yahudi. Bahkan bangsa Yahudi ni ada seorang rabai dia dulu, Lipot West, yang masuk Islam kemudian jadi ulama, bahkan karang tafsir Quran, The Message. Lipot West ni nama Islam dia apa? Muhammad Asad, kan? Muhammad Asad. Ya. Bila mana kita meletakkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita takkan kecewa. Allah tidak akan mensia-siakan kita. Itu yang ajak kita. Tapi nak dapat peringkat maqam itu yang memerlukan satu tahap keimanan yang cukup tinggi. Yang cukup tinggi. Maka kata Hajar, pilah abang, Allah tidak akan sia-siakan kami. Sedangkan di sisi Hajar ada anak kecil yang menyusu badan, dan ada satu dua kurma dalam satu bekas, satu tepawai kecil, dan ada ayak masak sikit, tu saja. Dan Nabi Ibrahim pun berlalu tanpa berkata apa-apa. Tetapi dalam ni sambung, ketika mana Nabi Ibrahim sampai ke satu lembah yang dia nampak seolah-olah macam Hajar dengan Nabi Ismail tak perasan dia dah. Masa tu dia turun daripada unta dia dan dia berdoa dalam keadaan menangis. Itulah sifat orang lelaki. Itulah sifat abah. Bukanlah abah tu, sifat ayah-ayah ni. Kadang-kadang dia tak tunjuk kesedihan dia, dia tak tunjuk, tapi jauh seorang-seorang dia fikir masalah anak-anak dia, dia fikir masalah kewangan, dia fikir kebajikan isteri dia fikir semua. Kadang dia tak cakap, tapi dia fikir. Dan dia mendoakan. Itu sifat ayah. Sifat ayah. Baik. Sementara itu Hajar masih menyusu anak-anak Ismail. Hajar minum dari air yang tersedia. Dari air yang tersedia, sehingga ketika air yang ada di dalam itu sudah habis, dia dan putranya terasa kehausan. Hajar melihat putranya dalam keadaan lemah, tidak sanggup melihat anaknya menangis kehausan. Dia berganjak bangkit, dia mendapatkan sofa. Ini yang cerita yang popular lah. Hajar pergi ke sofa, tengok naik sofa, tengok kau ada orang daripada jauh dah nak kelui, tak ada. Kemudian dia nampak Fata Morgana. Fata Morgana ni macam orang duk tengok kat prik, dia tahu lah. Panas sangat, dia akan nampak lagu berayak. Itu Fata Morgana. Dia nampak dia maruah, dia pergi di maruah, tak ada. Dia nampak bilik di sofa, dia pergi bilik di sofa, tak ada. Itu Fata Morgana. Kita nampak macam ada, bila kita pergi dekat tak ada.
Kemudian ketika itulah dia mendengar, ketika dia mendekati Marwah, dia mendengar suara mengatakan, diamlah. Maksudnya mengkehendaki dirinya diam dan mendengar. Lalu Hajar diam, menumpukan perhatian, pendengaran hingga dia mendengar juga. Maka dia berkata, aku telah mendengarmu, apakah engkau boleh berikan bantuan? Dia dengar macam satu suara bisik kat dia, diam. Masa duduk kalau tu, dia macam terberhenti sah. Kalau kita kata dulu apa, malaikat lalu. Maka Hajar dia berasa. Maka dia kata, aku perasan hang. Apakah hang nak bagi bantuan? Ternyata Hajar bersama malaikat di suatu tempat yang akhirnya diberi nama Zamzam. Malaikat itu kemudian menguis tanah dengan tapak kakinya, atau ada yang mengatakan dengan sayapnya, hingga akhirnya keluarlah sumber air. Selanjutnya Hajar mengumpulkan sumber air di sayap dengan tangannya, lalu mengisi bekasnya itu sebagai air minum. Ibnu Abbas berkata bahawa Nabi SAW bersabda, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada Hajar. Seandainya dia tak kepung Zamzam, maka nescaya Zamzam itu akan menjadi sumber air yang ada limit, ada batas. Sebab dia kepung, dia pedor, maka sampai hari ini Zamzam masih mengalir. Baik, saya nak cepat lagi tuan-tuan. Lepas tu mai satu bani. Cepat lagi. Satu bani lalu dia nampak burung melintah. Bani tu bani apa? Bani Jurhum. Nampak burung melintah, kemudian dia pergi jumpa, nampak Hajar dengan Ismail duduk. Maka dia minta izin. Bagus Bani Jurhum ni, dia minta izin. Boleh tak kau, kami nak tumpang duduk buat penempatan di sini? Maka Hajar kata boleh, bukalah penempatan di sini. Sebab selama ni orang tak buka penempatan di Mekah kerana dia kawasan yang kering, pokok tak ada, binatang tak ada, ayak tak ada. Tiba-tiba ada ayak. Bila ada ayak, memang asasnya zaman dulu ada ayak akan dibuka penempatan. Lembah Indus, di tamadun Huangho, delta Sungai Nil, Sungai Euphrates, semua kawasan-kawasan sungai ataupun tasik Tonle Sap akan jadi penempatan. Sungai Merebuk akan jadi penempatan. Maka tuan-tuan, yang menariknya Siti Hajar mengatakan dalam ni, dia kata boleh buat penempatan di sini, tetapi air ini, sumber ini, air Zamzam ni aku punya ni bukan bermaksud ketamakan ataupun kawal, tetapi nak bermaksud bukan hampa punya. Hampa tu siapa? Bani Jurhum, bapa orang Arab. Maka sampai hari ini kerana sumpah ataupun kerana kata-kata Hajar tersebut, sampai hari ini Saudi tak boleh jual air Zamzam. Tidak ada mana-mana orang boleh claim atas air Zamzam. Tidak ada siapa pun boleh ambil untung atas air Zamzam, melainkan perkhidmatan. Itu pun kalau benar perkhidmatan lah. Kalau dia ambil kesempatan, itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada siapa-siapa boleh jual kerana Hajar kata dia punya. Bila Hajar kata dia punya, Hajar ni siapa? Bini Nabi Ibrahim. Bini para nabi ni ialah yang beriman adalah ibu-ibu kita. Maka milik ibu kita, maka milik kita bersama. Kerana itu air Zamzam jadi milik orang Islam dan tidak ada siapa pun boleh jual air Zamzam. Tak boleh jual. Kata-kata Hajar tersebut menjadi sumpah yang sampai hari ini air Zamzam tak ada siapa boleh claim dia punya. Zamzam was never a product of Saudi. Dia bukan produk Saudi. Tetapi dia warisan umat Islam keseluruhan. Baik. Itu kata-kata Hajar itu. Dulu orientalis pernah main riwayat ini mengatakan macam mana isteri Nabi macam ni kan. Ada jawapan dia. Baik. Seringkah lagi tuan-tuan. Maka Nabi Ismail pun hidup, ada kawan lah. Komuniti tu membentuk keliling Nabi Ismail. Maka tuan-tuan, Bani Jurhum ni sayang Nabi Ismail ni macam anak sendiri. Pasal pemuda kecil, membesar dengan mereka, tampan, cerdik, bijak semua ni. Maka mereka lah yang mengajarkan Nabi Ismail bahasa Arab. Kita kena clear, Nabi Ismail bukan orang Arab. Arab, Nabi 4 orang. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Rasulullah. Ini hadis sahih. Abu Zar Al-Ghifari tanya Nabi, berapa orang Nabi yang Arab? 4 orang Nabi kata. Hud, Saleh, Syuaib dan Nabimu ini. Adapun Nabi, tapi kalau Rasulullah SAW Arab, Rasulullah ni keturunan Nabi Ismail, macam mana Nabi Ismail bukan Arab, Rasulullah Arab? Sebab Nabi Ismail kahwin dengan anak Bani Jurhum ni. Anak dara Bani Jurhum ni orang Arab. Kita dah bincang sebelum ni, Arab ada 3 peringkat kan. Yang paling dominan 2 lah. Arab Aribah yang awal, Arab Musta'ribah, Arab Badiyah yang sebelumnya kan. Jadi dia pun ni yang Arab Aribah ni Arab yang awal zaman Nabi Hud, kaum Samud, kaum Ad ni Arab Aribah. Dan Rasulullah dah era Musta'ribah dah. Maksudnya asimilasi, pencantuman
Nabi Ismail kahwin dengan orang Arab, kemudian turun orang Arab macam tu, jadi sampai jadi Arab. Lagu ni tuan-tuan, kita ada ramai mamuk. Ada mamuk yang dia betul-betul mamuk yang dia cakap Tamil pun boleh, kan? Selalunya depa ni nama-nama depa macam beggar sikit apa semua, kan? Ada mamuk yang dia dah berasimilasi. Musta'mamah apa nama dia? Musta'ribah, kan? Menjadi mamuk. Saya kelompok tu. Aku mengaku malam ni. Saya kelompok yang saya tak erti cakap Tamil apa tak erti. Nama pun nama Melayu, Nazri ni. Pasal tok nenek moyang ni Melayu kahwin dengan mamuk, macam tu. Mamuk yang di atas tu mungkin dia kahwin dengan India, saya tak tahulah. Tapi main kat saya ni Tok Wan pun dah Melayu dah, Tok dah Melayu dah. Tapi muka dia tak boleh buang lagi. Tapi ada yang dia memang mamuk betul, yang di rumah dia pun boleh cakap Tamil. Kita boleh beza dah yang tu. Dia ada yang betul-betul mamuk, ada yang dia musta'mamuk, saya namakan macam tu. Macam Al-Fadil Ustaz Syahul Hamid, kan? Ustaz Syafi Yusof Geni, saya rasa dia boleh cakap Tamil, kan? Maksud dia ni memang piau memang. Bukan kata saya tak piau. Tak piau kan? Kira tak piau, cakap apa pun tak erti. Kan? Bagi orang yang macam saya ni, bila orang panggil mamuk ni, dia macam satu penghinaan. Dia macam, wajah nanti panggil aku macam tu, orang geram. Tapi bagi orang yang macam piau ni, aku memang mamuk macam tu. Dulu. Tapi sekarang saya jadi macam bangga pula. Dia macam, bila tengok mamuk pun hebat lah ni, jadi bangga pula, kan? Padahal kita tak ada lah ni sangat pun. Ada sikit-sikit erah-erah tu lah, kan? Tapi bila saya kaji balik, okey dia begitu. Jadi sama macam kes Arab ni. Ada yang original, kan? Ada yang dia dia menjadi. Dia isim ni dia isim menjadi. Menjadi. Jadi Rasulullah juga begitu. Jadi apa nama, Nabi Ismail AS bukan Arab, kahwin dengan Bani Jurhum yang Arab. Turun sampai Rasulullah dah jadi Arab lah. Baik. Saya pula nikah dengan Melayu betul dapat anak aku ni, orang tak percaya kata anak mamak ni. Betul pula. Dia jadi gitu. Esok dia nak nikah dengan siapa tahu? Dia pergi kahwin dengan mamak pula. Dia patah balik gitu tak tahu. Panjang. Nak cerita pasal saya ni kena buat kuliah sih. Tapi mana boleh cerita saya diri. Kita tak boleh cerita saya diri kita sebenarnya, tuan-tuan. Dalam kuliah, dalam penulisan tak boleh. Kena elok, kan? Sebenarnya begitu. Saya pun nak kena ambil pengajaran tu juga. Tak sesuai. Pasal kita amanah kita 45 minit untuk kuliah, kita kena kuliah. Baik. Sambung. Maka tuan-tuan, nikah dengan Bani Jurhum itu belajar bahasa Arab dengan depa. Nampak? Belajar bahasa Arab dengan depa. Bila sampai umur yang baligh untuk menikah, maka mereka menikahkanlah ia, iaitu Nabi Ismail, dengan salah seorang wanita dalam kalangan mereka bagi menikah. Cukup umur bagi menikah. Baik. Okey. Kemudian selepas pernikahan itu, Hajar ibu Ismail meninggal dunia. Selepas menikah tak lama meninggal dunia. Okey. Jangan tanya saya, Nabi Ismail menikah dengan Hajar. Nabi Ismail nikah dengan Bani Jurhum perempuan tu. Hajar ada lagi. Dia pun duduk serumah ke Nabi Ismail beli rumah asing? Saya tak tahu. Zaman lah ni orang sampai tera tu tanya. Tanya sampai tera tu. Itu yang Ustaz Fahrul Makjui perli dalam Facebook dia katakan. Tu bakar anjing kafir tak mau tanya. Bakar jenis apa? Itu sindiran tu. Sebab hari ni tuan-tuan, kadang-kadang benda kecil dia jadi besar, kan? Pasal orang kita lah ni, dia macam hilang punca. Aku nak bahas bab apa ni? Aku nak petikai bab apa ni? Aku nak tibai geng tu bab apa ni? Aku nak geng aku bab apa ni? Sampai benda yang prioriti ni hilang. Maaf sebut, saya minta maaf, saya tak mau terlibat dengan pertelingkahan ini. Tapi kadang kita berbahas ketinggian menara lapor. Yang sebut pun mungkin tak salah, mungkin salah. Tapi dia satu benda yang kita dah belajar dalam ni. La nusaddiq wa la nukadzib. Tafsir kata tinggi, memang sangat tinggi. Berapa ketinggian? Tak tahu. Tapi mungkin ustaz ada kaedah dia. Ia mungkin salah dan dia mungkin betul. Cukup. Titik. Dan orang boleh datang untuk katakan saya tak setuju, tapi dia memang tinggi. Cukup. Selesai. Kita move to other bab. Dia tak perlu sampai benda ni jadi polemik. Tuan-tuan tak rasa macam apa benda yang kita duk buang masa dengan benda ni? Itu yang Ustaz Fahrul kata tu, anjing kafir tak mau tanya kan bakar apa. Esok orang boleh bahas ni pula ni. Nabi Ismail duduk rumah sekali ke duduk rumah asing? Mak mentua dengan menantu boleh duduk sekali tak? Ni kes Nabi Ismail ni. Panjang lah nak cerita lagu tu, tak tahu. Jadi hari ni kita macam kita hilang tunjang
maka kita akan bercakap benda-benda yang perkakah ni banyak. Penyakit ini tuan-tuan, wallahi telah berlaku kepada tamadun Kristian dahulu, yang akhirnya Kristian Barat lenyap. Tinggal Kristian Rom, Konstantinopel. Zaman Nabi, bila menyebutkan tentang Rom, Rom itu Rom Timur, bukan Rom Barat. Tak ada apa Rom Barat. Dan Rom Barat cuma bangkit pada kurun ke-18, di mana start berlaku satu revolusi, dan kurun ke-18 lah bermula kejatuhan umat Islam. Nanti kan saya punya buku nak terbit. Tak boleh cerita pasal diri, minta maaf. Tapi saya nak cerita, tuan-tuan, saya tulis satu buku pasal krisis umat Islam. Tapi perspektif sejarah. Baik. Maka kita yang orang duduk di taman ini, yang saya yakin di sini ramai lawyer, cikgu, pensyarah, doktor, kita tak payah jadilah one of them lah. Kita move cepat-cepat, kita move professional. Hari ni tuan-tuan, kadang-kadang perdebatan agama ni, saya tak ada masalah nak berdebat, tapi dia bukan permainan bola sepak. Dia bukan benda yang kita kena angkat bendera nak katakan kau mana pun geng aku betul. Nampak dia salah pun aku kena cari juga mana sisi dia betul. Begitu juga geng belah sini kan sama. Aku bukan masuk untuk menang, aku masuk untuk cari kebenaran. Kalau kebenaran itu begitu dan aku rasa macam aku perlu ikut kebenaran. Sebab kita, apa yang kita cari dalam hidup ni tuan-tuan, dalam beragama ni, kita tak cari kemenangan, kita cari kebenaran. Kita cari kebenaran. Ada benda tak tahulah, dia panjang. Tapi tuan-tuan, saya fikir budaya ini tak sihat. Budaya meletakkan kelompok-kelompok tertentu, taifah tertentu, pakaian tertentu, logo dan jenama tertentu, dan menjadikan medan-medan debat ilmiah sebagai seolah-olah macam pertandingan bola sepak. Bagi saya budaya ini tak sihat. Lepas bila habis debat kemarin tu, lalu di Facebook, saya kawan dengan dua-dua puak sama ya tuan. Puak ni duk kilah puak ni, duk kata dia ni tak bercakap apa. Nampak dia tak jadi ilmiah dah. Ilmiah mungkin seorang dua di atas, tapi yang di bawah tu dia jadi merapu dah. Termasuk belah sini, termasuk belah sama ya. Belah ni pula kata boleh lah dia ni main tipu, buku tak ada ISBN. Belah ni pula kata tak ada, depa ni pula. Tuan, fokus on kita nak cari apa nak ni. Kita nak cari apa dalam dialog kita, nak cari apa. Kalau tak boleh benda ni, tak payah buat, tak apa. Tapi tak buat pun susah juga. Mana masyarakat sekarang ni dia nak tahu. Betul tak tuan? Sekarang ni budak sekolah rendah darjah 2 boleh silibus punya susah. Takkan orang besar-besar tak boleh tahu benda-benda macam ni kan. Tapi ialah kita jugalah yang kena pimpin kita punya jemaah ataupun kita punya pendengar untuk melazimi akhlak yang baik dalam menuntut ilmu. Dan saya yakin dia percaya benda ni dia berlaku di peringkat akar umbi. Akar umbi tu di mana? Ni lah. Meja-meja kuliah ni lah. Kita kena bagi tahu selalu melazimi akhlak yang baik, melazimi akhlak yang baik, ucapkan kebenaran siapapun kita, siapapun mereka. Maka insya-Allah bila kita bawa di peringkat akar umbi begini akhlak yang baik, sampai ke atas kita akan bawa benda yang baik. Baik. Maka tuan-tuan dia menikah. Bila menikah, Siti Hajar meninggal, lepas tu Nabi Ibrahim mai. Nabi Ibrahim mai, contoh tuan-tuan pun tahu kisah ni kan. Nabi Ibrahim mai. Bila Nabi Ibrahim mai, Nabi Ibrahim tanya. Dalam ni panjang tuan-tuan, saya ringkaskan ni. Proses Nabi sampai kewafatan Nabi Ibrahim sekali ni. Sebab saya ingat bulan lepas Nabi Lut dah kalau masih hidup lah. Maka tuan-tuan, Nabi Ibrahim tanya untuk masa Nabi Ibrahim sampai, bini Nabi Ismail duk ada. Kan Nabi Ibrahim tanya untuk kan. Apa khabar, macam mana hidup? Bini Nabi Ismail masa ni dia cerita semua. Ya. Jawab isteri Nabi Ismail, kami dalam keadaan buruk dan hidup dalam kesempitan dan kemiskinan. Dia mengadukan semua. Nabi Ibrahim cuma tanya okey kah? Dia jawab panjang macam post status WhatsApp. Kan dia pun suka cerita kat WhatsApp kan. Kan confession. Sekarang ni ada confession kan. Cerita habis semua. Maka Nabi Ibrahim dengar. Maka Nabi Ibrahim kata, balik lagi pesan kat lelaki hang, salam kat dia, suruh dia tukar ambang pintu ataupun daun pintu ataupun alang pintu tukar. Baik pakcik. Ya. Dia tak tanya apa dah. Pantang tanya, dia cerita. Ini cukup bahaya. Rumah tangga paling bahaya jika kita ceritakan benda yang tak patut cerita kepada orang luar. Memang dalam Islam ada penyelesaian, ada orang, tapi bukan orang ketiga. Dia panggil bukan orang ketiga, dia panggil third party, pihak ketiga. Iaitu kita ada wakil seorang, dia ada wakil seorang. Bincang. Dia bukan orang ketiga, dia pihak ketiga. Itu pun dalam nak menyelesaikan. Dia bukan duk bercerita ni, dia akan jadi tambah api tuan-tuan. Percaya tak? Jadi cerita habis kat orang ni, kat Facebook, kat apa. Dan cerita ni pula tuan-tuan, bukan sahaja cerita yang buruk, cerita yang baik pun kalau boleh janganlah. Suami saya ni nak tahu dah,
apa nama ni, pinggan dia basuh, kapet dia basuh, apa lagi, baju dia basuh. Weh, dia takut ngerok. Dia ada low self confidence sikit. Jadi saya biar bagi dia berani. Dia kena waktu dia tak berani keluar lah. Nah, semua orang tengok saya dia tak berani keluar. Tak apa, bagi dia berani sikit, ajak dia. Dalam kaunseling kita kata in vivo exposure. Kena redah pi juga. Kalau hang takut benda tu, kena buat juga. Takut nak cabut gigi, pi juga. Dan cabut okey ni saya duk ajak kaunseling kat anak saya. Jadi dia punya level confidence dia rendah sangat. Tak tahu, mungkin sebab tak tahulah kan. Tak apalah. Saya duk bantu, saya duk usahalah. Baik. Saya sambung kan kat mana tadi? Apa nama ni? Baik, benda baik kan. Suami basuh cerita semua. Hak perempuan ni ramai duk baca ni. Nanti sah. Esok dia try lelaki kita buat marah. Lepas tu janganlah. Lo TikTok tuan-tuan, saya dah ulang di surau di mana Lunah. Saya ulang balik di sini. Saya budak-budak sekolah ni duk main lah TikTok, tunjuk kat saya, tanya, cikgu tak buat TikTok. Saya tak ada TikTok. Saya tak buat. Bukan saya nak kata salah. Tapi saya sendiri saya tak buat. Okey. Dia bertunjuklah kat saya, TikTok ni bagus, dia ceramah ustaz, dah bagus. Dan saya tengok TikTok orang putih ni bagus. Ya, dia ada kemahiran macam-macam. Tapi TikTok Melayu ni pun sakan juga. Tak apalah. Betul dia tunjuk ke saya TikTok maaf sebut kakak-kakak di belakang, TikTok wanita berpurdah. Ramai bagus tapi kebanyakan, maaf sebut bahasa dia, menyakitkan hati. Ada satu wanita ni, dia cantik lah, dia memang cantik, saya sebut terang. Tapi cantik pun cantik dekat mata lah, muka dia ketuk kan. Dia memang berpakaian begitu, pakai purdah, pakai handsok ni, bukan dekat ni, dekat naik batas ni. Punya bagus ni. Lepas tu ada video dia ni, saya tak sebut nama sebab saya tak ingat nama dia apa, budak tunjuk sekali dulu kan. Dia boleh tunjuk baju tidur dia nak pakai malam. Ni TikTok ni. Tuan-tuan, seksi tuan. Saya nak abang nama pun saya tak tahu, tapi yang saya boleh kata seksi kan. Dia tak pakai lah, tapi dia letak atas ketik, dia buat video, ni baju tidur malam ni. Tunjuklah baju tu atas ketik. La hawla wala quwwata illa billah. Ni anak abang apa ni? Manusia hilang malu sampai tahap ni. Tuan-tuan, saya tak mengatakan semua pakai purdah begitu. Kalau kita kembali kepada era mula-mula Arkam naik dan mula-mula revolusi, orang mula-mula berani pakai purdah. Orang yang begitu zaman itu, wanita-wanita berniqab ni hebat. Tapi sekarang bila mana niqab dah jadi trend, golongan yang sebenar wanita muslimah niqab ni tenggelam oleh wanita yang apa saya nak abang tak tahu ni, yang trend ni, yang dia pakai tutup tapi dia tak menutup kemaluan dia menutup pipi dia saja. Dia boleh pergi tunjuk baju, alah orang putih hijau tu, apa nama dia, ada nama dia yang look sinar tu, jenis-jenis gitu kan. Balik lagi save kat Shopee. Yang tu saya nak sebut tak reti, tapi yang tu betul kan. Yang tu lah tuan-tuan tahulah sini kan. Salah ke pakai? Tak salah pakai, bagus apa, tapi tutup lah dengan abang orang ni, dia abang. Saya tengok tu tuan-tuan, saya marah sungguh-sungguh buat sampai jadi lagu ni. Dia memang dia bukan tentang, kita bukan saya pakai, tapi dia jadi hilang malu kan. Sampai tahu-tahu ni laki pun saya pasal tak pernah upload. Banyak dah upload, tak nak lah upload mana ni, bosa saya malam ni, tak ada kan. Apa, bukan saya fitnah, saya tengok sendiri. Dan saya rasa tuan-tuan yang ada TikTok pun tuan-tuan pernah lalu benda-benda tu kat depan tuan-tuan kan. Apa tuan-tuan, hilang malu. Ingat tak dulu masa Nabi pergi gempur perkampungan Bani Khaybar, Perang Khaybar Nabi pergi gempur depa perkampungan Khaybar, Nabi pergi gempur pasal kes apa, seorang wanita muslimah sahabiah jalan dalam pasar orang Yahudi, depa pergi tarik kain dia terlucut. Bukan semua pun terlucut sikit lah. Seorang lelaki Islam duduk datang tu, dia duduk gelak, dia bangkit, dia pergi tikam Yahudi yang tarik kain tu. Lepas tu seluruh pasar berumun lelaki ni, bunuh dia mati, syahid. Nabi dengar cerita ni, Nabi hantar satu pasukan, bakar, hancur, ranak kaum Yahudi. Habis, selesai, usir keluar. Satu wanita dibuka aib dia, seluruh tentera Nabi hantar pergi hancurkan dia. Hari ni Yahudi tak payah buat kerja tu. Yahudi tak payah selakkan anak dara kita. Anak dara kita akan selak sendiri, tunjuk kat mereka. Yang berlaku. Meskipun wanita tersebut dia tak selak, tapi apa tujuan buat benda tu? Kita hilang malu. Kemudian kita tanya, mana bantuan Allah kepada negara Islam? Kita sendiri berperilaku yang macam mana? Orang agama cara orang agama, orang politik cara orang politik. Dan siapa yang nak bendung benda ni?
Baik. Sambung. Dia cerita semua tu lah. Saya ringkas lagi. Dua kata nak ringkas tapi tak ringkas juga ni. Maka Nabi Ismail balik. Dia sampai rumah, dia baca lagu lain. Dia baca lain. Maka dia kata, ada orang mai ke? Maka bini dia kata, ada abang tadi satu pakcik. Dia ada pesan apa-apa tak? Ada satu pakcik. Dia ceritalah fizikal sekian. Nabi Ismail tahu dah pak dia tu. Maka Nabi Ismail tanya, dia ada pesan apa tak? Ada abang. Dia kirim salam dan dia pesan suruh tukang pintu rumah. Dekat alang pintu. Maka Nabi Ismail kata, itulah bapakku. Dia datang memberi salam kepadaku dan menyuruh aku menceraikan kamu. Maka dia cerai. Dia pergi hantar balik kat Bani Jurhum. Tapi siapa itu? Nabi. Siapa yang suruh? Nabi Ibrahim. Kita bukan Nabi Ibrahim. Kita tak boleh suruh pergi kat menantu kita, hang cerai dia kena cerai. Tidak. Kita ada kena ikut disiplin tertentu, kena ikut kaedah tertentu, kena ikut penilaian dan pertimbangan tertentu. Ada mizan dia. Tapi Nabi Ibrahim lain lah. Dia Nabi Ibrahim. Ini para Nabi. Mereka bercakap berlandaskan wahyu, petunjuk daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Begitu juga Rasulullah SAW kan. Ada beberapa pertindakan Nabi yang berlandaskan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga benda-benda yang bila sahabat tanya balik, Nabi kata, ini bashar, aku juga manusia seperti kamu. Yang bahasa kes tanaman tak jadi gitu kan. Dan Nabi kata, antum a'lamu bi amri dunyakum. Begitu. Kita kena adil dalam penilaian. Baik. Maka tuan-tuan, Nabi ringkas cerita, saya tak mau pergi ni lama. Nabi Ismail hantar cara elok kat Bani Jurhum, hantar balik, dan Bani Jurhum mengakuinya. Kemudian mereka hantar seorang lagi perempuan kepada Nabi Ismail untuk dinikahkan. Nikah. Nabi Ibrahim mai pula tanya. Maka perempuan yang bini seterusnya ni kata, dia tak cerita, okey, macam mana hidup, begitulah, tak mau cerita banyak. Maka Nabi Ibrahim pesan, suami hang balik nanti kirim salam kat dia, habaq kena kekalkan pintu ni. Maka dia kekalkan. Memang tanggungjawab kita sebagai ayah kena cari jodoh yang baik untuk anak. Bukan kata kepada anak perempuan, kepada anak lelaki juga. Tuan-tuan, Umar Abdul Aziz tu, dia keturunan Sayyidina Umar, tuan-tuan tahu kan? Dia keturunan Sayyidina Umar. Dan tuan-tuan tahu tak tok dia siapa? Tok dia tu lah perempuan yang Sayyidina Umar pergi mengendap malam-malam. Bukan pergi mengendap, minta maaf. Bukan mengendap. Sayyidina Umar berjalan orang malam-malam, dia dengar ada orang, ada mak dengan perempuan sembang tu, yang mak dia campur susu dengan air tu. Kan mak dia kata campur, khalifah tak tahu. Maka budak perempuan ni kata, khalifah tak tahu, Allah tahu. Sayyidina Umar terdengar, bukan curi dengar, terdengar. Dia balik rumah, dia tanya anak-anak dia, siapa nak nikah? Allah bin Umar tak mau dah, pak cik nikah dah. Asim masa tu kata, cik boleh. Maka tu Sayyidina Umar pergi Minang, nikah dengan Asim perempuan tu. Dapat anak Al-Aziz. Dia turun banyak lah, jurai nasab ni banyak. Tak banyak lah, dia tiga peringkat je. Sampai Umar Abdul Aziz, sebab tu dia duduk di Madinah, jadi khalifah di Madinah dulu. Lepas tu baru dia pergi jadi gubernur di Madinah. Tu baru jadi khalifah di Damsyik. Tapi keturunan Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar cari jurai yang begitu. Jurai yang begitu. Boleh tuan-tuan? Kita tanggungjawab kita nak tengok hal elok, cari yang elok untuk anak-anak kita. Dan kadang-kadang bukan kadang-kadang, dan kita juga kena jaga keturunan yang baik-baik. Dan Nabi katakan, apa nama ni, fankahu mar'atu limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha. Nikahlah perempuan itu dengan kecantikan dia, dengan harta dia, kecantikan dia, nasabiha, keturunan dia, dan agamanya. Tapi dalam kaedah agama, dalam kaedah bahasa Arab ni, agama ni sebenarnya yang terakhir tu the best. Yang terakhir adalah yang the best. Sebab tu fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in khaytum alla ta'dilu fawahid the best. Dia macam tu, selalunya macam itulah. Bukanlah the best, yang better lah. Nak kata the best bukanlah, yang utama. Maaf sebab yang utama macam agama. Baik, saya tak mau pergi panjang yang tu pasal masa tak banyak. Saya nak pergi lagi cepat. Sampai ke Nabi Ibrahim buat apa nama ni, Kaabah dengan Nabi Ismail. Buat Kaabah dengan Nabi Ismail. Kemudian ada makam Nabi Ibrahim di situ. Okey. Baik. Kemudian pembinaan Kaabah oleh Nabi Ibrahim itu, pintu dia depan dan belakang, dan pintu dia di atas tanah. Dan bila zaman jahiliah, mereka buat bagi lain macam mana sekarang.
Kemudian mai zaman Harrah, pasca Harrah ni zaman Allah bin Zubair jadi khalifah sebentar, dia tukar balik bagi jadi macam Nabi Ibrahim buat. Lepas tu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi runtuhkan, dia buat balik macam orang jahiliah buat, seperti mana yang ada sekarang. Tapi tak berdosa pun. Cuma nak beritahu struktur yang sebenar macam Nabi Ibrahim bukan begitu. Begitu tapi dia pintu rendah, pintu depan belakang. Ada pun tak salah. Pernah Nabi kata kepada Aisyah, Aisyah tanya Nabi selepas Fathu Mekah. Nabi kata, Aisyah tanya tentang bentuk Kaabah ataupun reka bentuk Kaabah yang Nabi Ibrahim buat. Maka Nabi cerita. Maka Aisyah kata, kenapa tak runtuhkan sekarang, buat macam Nabi Ibrahim buat. Maka tuan-tuan, maka Nabi kata kepada Aisyah, kalau bukan kerana umat aku itu baru peluk Islam, maka aku akan runtuhkan. Maksudnya masa tu kan baru Fathu Mekah, orang Mekah baru peluk Islam. Maka Nabi kata, kalau bukan kerana dia ni baru, aku nak runtuh. Lepas tu zaman Empayar Abbasiyah, bukan Ma'mun, seingat saya sebelum dia, Harun Ar-Rasyid, bukan, sebelum lagi, saya tak ingat nama. Tapi Abbasiyah, masa tu orang menteri-menteri dia kata, tuanku, tak mahu kau peruntuh Kaabah buat ikut Nabi Ibrahim punya design. Kan lepas dia ambil pada Bani Umayyah tu, yang awal Abu Abbas Safah kan, kemudian lepas pada tu dia kata apa, aku tak mau. Bukan kerana kau tak mau ikut sunnah Nabi Ibrahim punya Kaabah, reka struktur sebenar, tetapi aku tak mau Kaabah ni nanti jadi akan bertukar-tukar, jadi politik. Dia kata, saya terus teringat dasar-dasar orang politik yang rajin bertukar-tukar. Aku tak mau Kaabah ni nanti jadi bahan-bahan orang politik. Pemerintah tu naik, dia akan tukar macam ni. Pemerintah ni naik, dia akan color macam ni. Pemerintah ni naik, dia akan buat macam tu. Maka akhirnya Kaabah ni hilang dia punya roh dia, hilang dia punya nilai dia, akan jadi mainan orang politik. Jadi sebab tu aku nak kekalkan. Bukan kerana aku tak tahu hadis tu, aku tahu, tapi kerana aku tak mau agar ini jadi modal orang politik. Kan? Itu yang dia sampai sekarang lah. Dia well preserved, dia dijaga lah. Baik. Kemudian pergi kepada kisah penyembelihan Nabi Ismail. Saya ingat saya skip lah, pasal satunya dia masyhur, yang keduanya ni nak raya haji. Saya yakin ustaz-ustaz yang akan main lepas ni akan cerita bab ni, so saya skip, dan tuan-tuan pun banyak tahu kisah ni. Okay. Dan cuma ada perdebatan lah dalam kalangan orang Yahudi, orang Kristian yang mengatakan yang disembelih itu bukan Nabi Ismail tapi Nabi Ishaq, tapi telah boleh dilawan dengan hujah, dengan angka, dengan fakta. Baik. Kemudian saya nak pergi kepada bab kewafatan Nabi Ibrahim dan pujian Allah kepadanya. Pelan sikit ya. Baik. Ishaq dilahir, Siti Sarah mengandung Ishaq masa malaikat nak pergi azab kaum Nabi Lut tu. Nabi Ibrahim dah 90 lebih umur. Lama dah. Maksudnya bukan era itu. Baik. Okey, saya nak pergi kepada bab Nabi Ibrahim mendoakan keturunan yang soleh. Kemudian daripada keturunan itulah Allah lahirkan Rasulullah SAW. Dan muka Nabi macam Nabi Ibrahim. Muka Rasulullah SAW macam Nabi Ibrahim. Baik. Al-Hakim meriwayatkan sebuah hadis dalam kitabnya Mustadrak. Mustadrak ni dia ada banyak, mustadrakat ni banyak ya. Mustadrak ni kaedah dia adalah hadis-hadis yang mencapai level Bukhari dan Muslim, tetapi Bukhari dan Muslim tak masukkan. Maka imam-imam ni datang kemudian dia himpun, disebut mustadrakat. Tapi mustadrakat yang paling terkenal Al-Hakim lah, Mustadrak Al-Hakim. Maksudnya kuat. Cuma Mustadrak Al-Hakim ni ada perbahasan lah. Maksudnya Al-Hakim kumpul terlalu banyak, kemudian dia meninggal, dia tak sempat nak saring balik, double check. Tapi kuat lah, rasanya dia kuat. Cuma ada hadis tertentu yang kena double check. Baik. Dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, apakah kamu mengingkari status kekasih? Al-Khalil itu dimiliki oleh Ibrahim, Al-Kalam itu milik Musa, penglihatan ru'yah itu milik Rasulullah. Maksudnya Al-Kalam itu gelaran kepada Musa, Al-Khalil itu gelaran kepada Nabi Ibrahim, dan Ar-Ru'yah gelaran kepada Rasulullah SAW. Cuma perbahasan tentang Nabi melihat Allah ni memang polemik, bukan polemik, maaf sebut, memang khilaf. Ada kalangan sahabat pro kepada melihat, ada sahabat pro kepada tak mampu ataupun tak melihat dengan fizikal, tetapi melihat dengan rohani, pandangan rohani, dan ada kebanyakannya tawakuf. Baik. Siti Aisyah kan bila orang tanya dia kan, hal ra'a Muhammadun rabbah,
adakah Muhammad melihat Tuhannya pada malam Mi'raj? Atau apa kata Aisyah? Naik bulu roma aku, cerin bulu roma dengan soalan hang ni. Ibnu Abbas, kalau saya silap Abu Zar, antara dua orang ni tanya Rasulullah, nampak tak Allah masa malam Mi'raj? Maka Nabi kata nur, cahaya. Ulama bahas maksud Nabi cahaya tu maksudnya banyak cahaya yang apa aku mampu aku buat, apa yang aku boleh tengok macam tu, ibaratnya begitu. Sebab perbahasan ni saya tak mau buka ni jadi panjang. Nanti dia kena ada jihah, ada arah. Aduh, tuan-tuan panjang. Itu bincang tentang arash ni tak habis. Tapi saya kena sebut juga satu, pasal ini ilmu yang guru kami ajak. Saya ingat yang ni saya kena sebut juga. Tentang perbahasan tentang arash, apa nama ni, Ibn Furang di dalam kitab Mushkilul Hadis. Ibn Furang ni tokoh hadis dalam kalangan Ahlul Kalam, Asy'ariyah, tapi dia tokoh hadis. Dia kata ada pun orang yang mengucapkan Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa tak salah. Sebab itu ayat Quran. Tetapi dia tak boleh mengiktikadkan benda tu. Maknanya dia sekadar mengatakan based on ayat Quran begitu boleh, tetapi iktikad dia tak boleh. Sebab ala arsy istawa, ala uluwan ni bukan tamakun, bukan berarti tempat, tetapi kedudukan. Okey, nampak macam tinggi sangat kan? Saya nak bagi bahasa yang semua orang malam ni kita balik rumah lagi kita clear dan kita boleh semak kat kawan-kawan kita. Kedudukan yang kata alal arsy ni, atas arsy ni, bukan kedudukan yang tamakun, tempat, bukan. Okey, kita Allah wujud bila makan, tak tanpa tempat. Kaedahnya begini tuan-tuan. Ini yang Dr. Umar USM ajak kami. Kata Dr. Umar, ini bahasa mudah orang zaman lalu ni. Saya bagi bahasa, dia bagi, bukan saya bagi. Saya ambil bahasa mudah. Kayangan ni tempat tak? Tempat. Bukan kamus dewan. Kayangan ni maksudnya tempat kediaman dewa-dewa. Kayangan, dia adalah tempat, a place. Tetapi hari ni bila kita tengok orang kaya, orang hebat-hebat, saman tak payah bayar, boleh langgar SOP, orang kata apa? Tu kelas orang kayangan. Orang kayangan. Dengan manifestasi kayangan tu bermaksud masa tu tempat tak? Tak. Tapi masa tu kayangan bermaksud apa? Kedudukan dia, taraf dia, kan? Begitulah maksud alal arsy ini, bukan tempat, kedudukan tinggi, memang tinggi, tapi tinggi bukan tinggi tempat, tapi kedudukan dia, speciality dia. Saya tak tahu nak apa dia, tapi tuan-tuan faham maksud saya begitu. Dia punya orang kayangan, bukan dia penduduk dia kayangan, tapi orang yang sehebat, setinggi. Begitulah bila kita katakan Allah ulu, tinggi, maka begitu kedudukannya begitu. Jadi kalau dalam bahasa manusia kita boleh faham, kenapa dalam larah ni kita tak boleh terima? Baik, azan dah. Azan apa? Dah azan dah tadi. Tak ada juga habis tuan. Allahu Akbar. Saya nak bagi sikit lagi minta izin boleh tuan. Saya ingat bulan depan kita masuk terus Nabi Lut. Apalah, siapa yang saya boleh cepat saya cepatkan. Okay, hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, aku melihat Isa putera Maryam, Musa dan Ibrahim. Adapun Isa berwarna merah, kulit dia kemerah-merahan, berambut kerinting dan berdada lebar. Ini Nabi Isa. Sedangkan Musa seorang yang berkulit sawo matang dan berbadan besar. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan Ibrahim? Maka jawab baginda, maka perhatikanlah kepada saudaramu ini. Tunjuk macam tu. Maka Rasulullah kata, tengok aku. Bukan Rasulullah mirip Nabi Ibrahim AS. Baik. Dalam hadis Bukhari juga. Maka bila hadis Bukhari ni dah kuat dah lah. Baik. Maka Nabi SAW kata, adapun bentuk rupa Ibrahim, maka perhatikanlah kepada saudara kamu ini. Ini Rasulullah SAW sendiri. Baik. Nabi Ibrahim wafat. Ibrahim berasa sedih atas kewafatan Sarah. Bahkan dia sempat menangis memohon rahmat kepada Allah buatnya. Kemudian dia membeli sebidang tanah di Afrun bin Sakhr, dari Afrun bin Sakhr al-Mugharah dengan harga 400 misqal, lalu dia memakamkan Sarah di sana. Baik. Kemudian Ibrahim melamarkan Ishak kepada Rifqah. Kita akan sampai bab tu nantilah. Kemudian Ibrahim wafat ni. Menurut satu pendapat, Ibrahim AS meninggal dunia secara tiba-tiba, yakni mendadak. Demikian halnya dengan Daud dan Sulaiman. Namun menurut apa yang dikemukakan oleh Ahlul Kitab berbeza dengan perkara tersebut.
Yang mereka menyebutkan bahawa Ibrahim jatuh sakit, meninggal dunia ketika berusia 175 tahun. Ni last warning bang. Okey, sikit lagi. 175 tahun. Ada yang mengatakan dia meninggal dunia ketika berusia 90 tahun lalu dikuburkan. Ini penting. Lalu dikuburkan di sebuah gua yang terdapat di Habrawan di sebelah isterinya Sarah. Di sebuah perkebunan milik Afrun Al-Haishi, pemakamannya itu dilakukan oleh Ismail dan Ishaq. Kita akan jumpa riwayat yang lain nanti zaman Nabi Yusuf. Lepas Nabi Yaqub meninggal, sebelum Nabi Yaqub meninggal, dia wasiat kepada anak-anak dia agar makamkan dia di sebuah gua di Mesir. Dan dalam riwayat tersebut, di sanalah terletaknya makam Nabi Ibrahim. Maka dia ada syawahid yang kuat lah. Ini hadis yang lain, ini riwayat yang lain, itu riwayat yang lain, tapi menyebutkan yang sama dalam gua. Ya, wallahu taala alam. Tapi Nabi Ibrahim AS memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Sampai kata Allah apa? Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Siapa yang benci kepada agama Ibrahim, tidak lain mereka ini orang yang bodoh, membodohkan diri sendiri. Wala qad istafainahu fid dunya, dan Allah telah pilih Ibrahim itu di atas dunia. Wa fil akhirati laminas salihin, dan dia di hari akhirat termasuk dalam orang yang soleh. Ada 2-3 orang zaman jahiliah yang mereka pilih untuk tak masuk Kristian, tak masuk Yahudi, dan tak ikut jahiliah. Bila orang tanya mereka, kata mereka apa? Aku menunggu Ibrahim. Saya tinggalkan nama ni untuk tuan-tuan baca nanti. Salah seorang lelaki itu ialah Zaid bin Amr. Dia pada geng. Zaid bin Amr, antara geng dia Waraqah bin Naufal, antara geng dia perempuan seorang Umaymah binti Abdul Muttalib, mak menekan Nabi. Dia ni geng yang kata kita memang duk tunggu Nabi betul. Bila orang tanya kita siapa kita ni sebenarnya, kita ni ikut Ibrahim, nak ikut yang betul. Tapi nak sembahyang ke mana tak tahu. Zaid bin Amr pernah kata, ya Allah, aku kenal ya Allah, aku tahu Allah Esa, tapi aku nak sembahyang ke mana aku tak tahu. Terus dia sujud, tak kepala di atas tanah, punya lama. Kata mungkin yang ni lah kot, dia kata. Itu fitrah manusia, dia akan sujud membesarkan Allah. Zaid bin Amr, dia kata kalau aku tak sempat jumpa Nabi tu, mudah-mudahan anak aku Sa'id akan ikut Nabi tu. Sa'id bin Zaid lah, sahabat Nabi. Dan sedangkan Zaid bin Amr ni jumpa Nabi SAW banyak kali dah. Tapi masa tu Nabi tak jadi Rasul lagi, kan? Jadi dia tak tahu, dia tunggu. Umaymah ni mak menekan Nabi pun sama. Lagi-lagi Umaymah masuk Islam lah. Anak Umaymah tu yang nama Zainab tu, Zainab binti Jahsyin tu, yang jadi bini Nabi tu. Zainab tu kalau dia tak kahwin dengan Nabi, dia sepupu Nabi. Zainab lah yang kisah Nabi nak kahwinkan dia dengan Zaid. Kemudian dia pun tak mau. Sikit ni. Ni 30 saat ni. Dia pun tak mau. Lepas tu Allah turun ayat Quran. Dia tak boleh kita tak mau kalau Nabi suruh kan. Dia pun terima. Nikah sat dengan Zaid, cerai. Ayat Quran turun lagi, sebut nama Zaid by kalimat. Suruh Nabi lepas habis iddah, Nabi kena menikah dengan Zainab. Tuan-tuan, berat dalam dada Nabi ni. Nabi ni, apa yang Nabi buat akan jadi syariat. Tujuannya agar orang clear yang anak angkat tak sama dengan anak kandung. Zaid bukan anak kandung Nabi. Itu tujuan pernikahan Nabi dengan Zainab. Banyak tuan-tuan, Nabi menikah dengan Juwairiyah, nak mengislamkan seluruh perkampungan Bani Mustalik. Nabi menikah dengan Ummu Salamah, ada sebab suami dia Abu Salamah meninggal dunia. Dia pun dah tua dah. Nak jaga dia. Kemudian Nabi menikah dengan siapa lagi? Zainab seorang lagi tu. Semua ni ada sebab. Semua ada sebab dia. Jadi Rasulullah bukan suka-suka, tidak. Kalau Rasulullah suka, berapa banyak Nabi boleh menikah. Ada ramai perempuan yang menawarkan diri kepada Nabi nak menikah. Nabi tak mau. 3-4 kali dalam satu majlis. Ni saya cerita ni ke habis tu lah tuan-tuan. Ni saya cerita ni pasal Alan nak cerita ni. Dalam satu majlis ni wanita ni mai, dia pun cerita juga ni. Offer kat Nabi nak jadi bini Nabi. 3-4 kali Nabi tak jawab. Pasal Nabi bukan hidup nak menikah. Itu perintah Allah. Tuan-tuan, sampai tahap Nabi tak mau malukan perempuan tu. Nabi senyap, Nabi tak kata apa. Seorang sahabat bangun kata, ya Rasulullah, kalau Nabi tak mau, saya mau. Terus Nabi kata, hang ada apa? Tak tahu, tak ada di rumah. Pergi balik ambil cari. Dia balik rumah, dia main balik, saya tak ada apa. Saya cuma ada baju ni. Kalau saya bagi, saya tak ada apa. Maka Nabi tak cari di rumah ada tak cincin. Walau khatam bil hadid. Kalau cincin bentuk besi, screwdriver ke apa, nut ke apa, jadi ya. Khatam bil hadid ni cincin dengan besi. Nut lah kot, tak tahu kan. Bawa main janji boleh bagi. Dia tu tak ada, hak tu pun tak ada. Kan Nabi kata,
kam hafazta minal Quran, berapa banyak surah yang hafal daripada Quran, berapa banyak ayat yang hafal daripada Quran. Dia kata hafaztu kadza wa kadza, aku hafal sekian-sekian ayat. Maka Nabi kata uzawijuka bima indaka min hafaztu, macam tu atau kama qala, saya tak ingat secara literal, saya tak ingat. Aku nikahkan engkau dengan apa yang ada pada dada engkau, ataupun dengan apa yang kau hafal daripada hafazta minal Quran, daripada apa yang kau hafal daripada Quran. Itu perempuan yang offer kat Nabi, tapi Nabi tolak cerai elok. Banyaklah tuan-tuan, nantilah dia kadang-kadang macam itulah, ujung-ujung baru duk main dia. Bulan depan kita masuk turun Nabi Ishaq sikit je kot, dan Nabi Lut. Kan Nabi Lut dulu. Dalam ni Nabi Lut dulu kot. Nabi Lut dulu saya perasan. Kita sambung bulan depan. Wallahu ta'ala alam, minta maaf tuan-tuan. Bawa anak malam ni. Hari 5 bawa juga, tapi malam ni dia nak duduk depan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahma nabiyyin wa fadhal mursalin wal malaikatil muqarrabin wahdina afidatil arifin birahmatika arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.